Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini kita akan dedahkan siapa dokter yang merawat, identiti dokter yang merawat Ismail Sabri Yaakob yang telah pun menghadap SPRM, yang dikatakan telah menghadap SPRM pukul 3 petang tadi. Selain daripada itu, mungkin kita boleh merungkai apa penyakit atau apa yang menyebabkan kesehatan Ismail Sabri Yaakob dalam keadaan yang tidak baik itu. SPRM telah pun cuba untuk membuat siasatan rakaman percakapan terhadap Ismail Sabri Yaakob, tetapi terpaksa ditangguh kerana dikatakan kesihatan beliau masih tidak mengizinkan. Oleh sebab itulah SPRM mengambil berat kesihatan beliau dan mahu tahu apa sebenarnya penyakit Ismail Sabri Yaakob, sehingga SPRM mengambil keputusan untuk berjumpa dengan dokter Ismail Sabri Yaakob itu sendiri. Jadi kita akan tengok siapa dokter yang merawat Ismail Sabri Yaakob itu, apa jawatan dia, apa gelaran dia, dan mungkin kita boleh lihat semula apa penyakit Ismail Sabri Yaakob. Baik, jadi sebelum itu, siapa yang ada penyakit kencing manis, gout, dan juga tinggi darah, Anda boleh tekan bag produk yang ada dalam video ini, karena dalam bag itu ada beberapa produk yang saya sarankan untuk Anda beli. Menurut testimoni, ramai sudah yang makan dan beli, yang sudah mendapat kesembuhan, dan lebih penting lagi harganya sekarang harga murah, durian runtuh kerana promosi sepanjang Ramadan untuk persiapan bagi Syawal nanti. Diharap dengan adanya produk ini semasa Syawal nanti, Anda bolehlah bergerak dengan lebih bebas dan tanpa ada halangan apa-apa. Okey, baik. Menurut laporan di berita harian yang kita dapat, rupa-rupanya doktor yang merawat Ismail Sabri Yaakob ini adalah seorang doktor di sebuah hospital di Petaling Jaya. Menurut laporan ini, doktor yang merawat Ismail Sabri Yaakob adalah seorang doktor yang berpangkat datuk. Jadi rupa-rupanya doktor yang merawat beliau ini bukanlah biasa-biasa. Orang kata bukan biasa-biasa. Dia adalah doktor yang berpengalaman, selain itu berpangkat datuk pula. Wah, bukan calang-calang rupanya orang yang merawat Perdana Menteri ini. Seorang yang berpangkat datuk. Adakah dengan doktor yang berpangkat datuk itu rawatannya akan lebih baik? Biasanya macam itulah kali kan. Apa dia punya sokongan, apa dia punya sumbangan pun kita belum pasti, sehingga dia berpangkat datuk. Berita harian juga dimaklumkan bahawa percakapan dijangka dilakukan di sebuah hospital di Petaling Jaya. Jadi rupa-rupanya Ismail Sabri Yaakob yang merupakan bekas Perdana Menteri kita mungkin berada di sebuah hospital di Petaling Jaya. Kita pun tidak dapat maklumat di manakah hospital beliau ditempatkan. Tiada maklumat lanjut didedahkan mengenai status kesihatan ahli Parlimen Berai itu. Jadi dalam laporan ini dikatakan keadaan kesihatan Ismail Sabri Yaakob masih lagi tidak menentu dan tiada status kesihatan beliau telah diberikan. Pun begitu, pada awal kemasukan Ismail Sabri Yaakob di hospital, dinyatakan bahawa ada kaitan dengan tekanan darah. Mungkin itulah juga masalah yang masih menimpa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walau bagaimanapun, ramai juga netizen yang mempersoalkan. Kata mereka, biasanya tekanan darah tinggi ini atau tekanan darah ini tidaklah berlanjutan berminggu-minggu selepas dapat dirawat dengan baik, minum ubat dan sebagainya. Kecualilah sampai adanya kes seperti stroke dan juga sampai jatuh pingsan lah. Jadi ada yang bertanyalah kan, mereka bertanya sejauh mana kesihatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini dalam keadaan yang kritikal sampai tidak pula boleh dirakam percakapan, kata mereka. Pun begitu, SPRM menyatakan tujuan mereka mahu merakam percakapan itu ialah untuk mengetahui tahap kesihatan
Ismail Sabri Yakub, dan SPRM juga mau mengambil berat kesehatan Perdana Menteri itu, dan yang paling penting sekali ialah mereka mau mengenal pasti apa penyakit yang dihadapi oleh Ismail Sabri Yakub. Jadi dijangka malam ini atau esok kita akan tahu apa penyakit sebenar Ismail Sabri Yakub. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa nasib yang akan menimpa bekas Perdana Menteri yang ada di Malaysia ini? Kalau kita lihat, sejak menjak ini, bekas-bekas Perdana Menteri di Malaysia banyak yang ada masalah. Antaranya Tun Mahathir Mohamad. Sekarang ini telah pun ada konflik dan juga kontroversi besar melibatkan kekayaan keluarganya. Juga bekas Perdana Menteri seterusnya, yaitu Muhyiddin Yassin, sudah masuk di dalam kluster mahkamah pula berkait dengan penyalahgunaan dan juga penggubahan wang haram serta kes-kes yang berkaitan dengan jana wibawa. Telah masuk dalam kes mahkamah, telah pun didakwa. Apa pula nasib dengan Perdana Menteri yang seterusnya, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Dikabarkan kesihatan beliau masih tidak mengizinkan. Tetapi yang menjadi tanda tanya daripada netizen ialah, bilakah beliau akan sembuh? Bilakah siasatan berkait dengan penemuan 170 juta ringgit dan 16 kilogram jongkong emas serta timbunan barangan kemas yang telah dijumpai itu boleh diselesaikan. Terkini, apa yang paling menunjukkan kita ialah sampaikan SPRM ambil keterangan doktor yang merawat Ismail Sabri untuk mendapatkan kebenaran berkait dengan kesihatan Ismail Sabri Yaakob. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, selamat berbuka puasa kepada semua. Dan saya ingin kongsi siapa yang ada penyakit gout. Kalau kamu ada penyakit gout, tinggi darah dan kencing manis, tekan bag produk yang ada di video ini sekarang juga, karena dalam bag produk itu ada dijual ubat gout, ubat kencing manis, dan ubat darah tinggi. Ubat itu dinyatakan berkesan. Beli cepat sebab harganya sekarang harga murah. Kami dapat promosi untuk dikongsikan kepada Anda. Beli cepat sebelum ianya habis waktu. Baik, sekarang ini apa yang berlaku kepada Ismail Sabri Yaakob ialah dia sakit. Walaupun banyak netizen yang cuba menyindir, kata mereka, tiba-tiba sakit pula selepas penemuan duit beratus juta itu dan belonggok emas. Mereka kata, kenapa sebelum ni macam sehat saja? Sejak penemuan 170 juta dan juga jongkong emas itu, tiba-tiba pula sakit memanjang, kata mereka. Namun demikian kita ingin mendoakanlah. Kita doakan supaya Ismail Sabri Yaakob segera sembuh. Pegawai penyiasat SPRM merakam percakapan seorang doktor berpangkat, akan merakam percakapan seorang doktor berpangkat datuk yang merawat Perdana Menteri ke-9 Datuk Ismail Sabri Yaakob hari ini bagi mengetahui status kesihatan sebenar ahli Parlimen Beras itu. BH dimaklumkan percakapan itu dijangka dilakukan di sebuah hospital di Petaling Jaya pada jam 3.30 petang tadi. Bagaimanapun, tiada maklumat lanjut didedahkan mengenai status kesihatan ahli Parlimen Beras itu. Malam tadi, SPRM dilaporkan berkata pihaknya mengambil kira keadaan kesihatan Ismail Sabri yang sebelum ini sudah menangguhkan beberapa siri pengambilan keterangan atas faktor masalah kesihatan. Tujuan SPRM merakam percakapan doktor yang merawat Ismail Sabri adalah untuk mengetahui tahap kesihatan beliau benar-benar berada dalam keadaan baik dan sihat. SPRM mengambil berat kesihatan bekas Perdana Menteri itu. Selain itu, untuk mengenal pasti penyakit dihadapi, katanya lagi. Ismail Sabri dilaporkan sudah memberi keterangan kepada pegawai penyiasat selama kira-kira 5 jam
selepas beliau membuat pengisytiharan harta pada 10 Februari lalu. Beberapa hari kemudian, 4 individu, termasuk 2 bekas pegawai kanannya, ditahan SPRM untuk siasatan lanjut susulan serbuan D. 3 primis yang menemukan wang tunai pelbagai negara berjumlah 170 juta dan 16 kilogram jongkong emas bernilai 7 juta ringgit di sebuah kondominium didakwa sebagai safe house. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.